Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, jom pada kali ini jom bersama-sama dengan cikgu kita akan pasak sejarah untuk bab 7 tingkatan 3, iaitu pada hari ini, pada sesi kali ini kita akan tengok kepada tajuk baru. Penentangan masyarakat tempatan. So, fokus kita pada sesi kali ini ialah tentang 7.1, iaitu matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Jadi, cikgu harap kamu dapat bersama-sama dengan cikgu untuk mempelajari tajuk ni. Jom bersama-sama dengan cikgu. Bila kita bercerita mengenai penentangan masyarakat tempatan, jom kita tengok dulu siapa tokoh-tokoh pemimpin tempatan kita yang berjuang, kita kata, yang menentang pihak British pada waktu ni. Okey, jom kita pergi satu persatu dulu. Pertama, kita ada pemimpin tempatan kita Yang Tuan Antah. Yang Tuan Antah ni dari Negeri Sembilan. Manakala Dul Said, yang kedua Dul Said pula di Naning, Datuk Bahaman di Pahang. Kita ada Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu, kemudian Tok Janggut di Kelantan dan Datuk Maharaja Lela di Perak. Okey, itu kita tengok di Semenanjung. Okey, kita lihat pula di Sabah dengan Sarawak, di mana di Sabah Sarawak untuk Sarawak kita ada Syarif Masaho dan juga Rentap yang menentang dinasti Brooke pada waktu ni. Dan di Sabah pula Mat Sato dan Mat Saleh, di mana mereka menentang pemerintahan ataupun pentadbiran SBUB. Jadi kalau kita lihat di sini ada 10 pemimpin tempatan dan kita akan pergi satu persatulah mempelajari tentang 10 orang pemimpin tempatan ni. Dan kita akan lihatlah dari segi latar belakang, matlamat dia dan kita kata satu lagi peristiwa perjuangan mereka. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai tokoh-tokoh ni, jom kita tengok penentangan masyarakat tempatan secara umum dari segi matlamat dan bentuknya. Okey, dari segi matlamat perjuangan, masyarakat tempatan ni menentang disebabkan satu, untuk mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah. Ini akibat daripada kesan perubahan pentadbiran barat yang merugikan mereka. Sebab dalam perubahan pentadbiran barat ni kita lihat, pemerintah ni ataupun pemimpin tempatan ni nanti banyak kehilangan kuasa. Itu satu. Dan yang kedua ialah mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional sebagaimana yang sedia ada. Sebab macam cikgu cakap tadilah, bila pentadbiran barat masuk ni, pentadbiran barat ni telah kita kata telah take over ataupun mengambil alih sistem pentadbiran tradisional. Jadi berjuang ni, kenapa mereka berjuang ni? Untuk mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah menentang pentadbiran dan peraturan baru. Sebab peraturan baru ni dilihat sangat menyusahkan hidup masyarakat tempatan. Contoh yang cikgu boleh bagi kat sini kan, contoh macam cukai. Cukai yang dikena tu sangat membebankan masyarakat. Kan banyak lagi lah peraturan-peraturan tanah lah, peraturan yang diperkenalkan oleh British yang menyebabkan nanti kehidupan masyarakat ni akan jadi terbeban di situ. Okey, itu dari segi matlamat perjuangan secara umum lah, dia ada 3 Satu, mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah. 2, untuk mengekalkan dan mengembalikan sistem pentadbiran tradisional. Dan yang ketiga, untuk menentang pentadbiran dan peraturan baru. Okey, kita pergi pula kepada bentuk penentangan. Bagaimana dia orang menentang pula? Okey, masyarakat tempatan ni menentang, dia ada 3 cara bagaimana mereka menentang. Pertama adalah melalui penentangan bersenjata. Penentangan bersenjata ni contoh yang cikgu boleh bagi, contoh macam Dul Said, Yang Tuan Antah, Tok Janggut, kita ada Mat Saleh, kita ada Mat Sato tadi, kita ada di Sarawak, kita ada Syarif Masaho dan Rentap. Itu antaralah yang melakukan penentangan melalui bersenjata. Yang keduanya ialah perjanjian.
Ini kita boleh rujuklah perjuangan yang dilakukan di Perak, iaitu Sultan Abdullah dan Datuk Maharaja Lela. Dan yang ketiga ialah melalui sistem perundangan. Sistem perundangan ni kita boleh rujuk nanti kepada perjuangan yang dilakukan oleh Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Jadi itu sedikit pengenalan untuk bahagian apa matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Jom kita pergi satu persatu mengenai penentangan masyarakat tempatan. Okey, pertama kita lihat dulu penentangan bersenjata. Penentangan bersenjata ni kita fokus dulu pada abad yang ke-19 di mana kita ambil dulu kepada tokoh Dur Said. Penentangan Dur Said ni berlaku di Nanning. Di mana kita tengok sedikit tentang latar belakangnya. Dur Said ni nama sebenarnya ialah Abdul Said bin Omar dan dikenali juga sebagai penghulu Nanning Seri Merah Raja Dur Said. Ini kita kata inilah geraran dan juga nama sebenar Dur Said. Dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal dari suku Semelenggang. Okey, itu latar belakang dia. Sebab kenapa Dur Said ni menentang di Nanning? Okey, sebab yang pertama ialah Dur Said ni enggan membayar cukai hasil tanaman sebanyak 1/10 yang telah dikenakan British ke atas Nanning. Malah yang keduanya beliau mendakwa bahawa Nanning ni adalah sebuah negeri yang merdeka. So kenapa dia kena bayar cukai? Sebab dia dakwa Nanning ni adalah sebuah negeri yang merdeka. Okey, ini ekoran ni cikgu nak bercerita sedikit di mana apabila British dapat Melaka, British dia telah mengukur kawasan sempadan Melaka ni. Dan hasil daripada ukuran sempadan ni kita lihat di mana Nanning ni telah termasuk di dalam Melaka. Apabila Nanning masuk dalam Melaka ni menyebabkan British telah mengenakan cukailah ke atas Nanning. Dan Dur Said pula dakwa yang dikata Nanning sebenarnya bukan di bawah siapa-siapa pun. Nanning ni adalah sebuah negeri yang merdeka. Itulah yang kita kata konflik yang nanti akhirnya membawa kepada penentangan Dur Said di Nanning ni menentang pihak British. Okey, kita lihat kepada peristiwa penentangan dia. Okey, peristiwa penentangan Dur Said. Okey, ini kita lihatlah kawasan penentangan Dur Said yang warna purple ni. Okey, kita tengok kepada cerita dia. Okey, bagaimana peristiwa penentangan dia. Pertama, Dur Said ni bermuafakat dengan pemimpin Rembau dan mengadakan pakatan dengan orang-orang Melayu ni dari wilayah lainlah untuk menentang British. Dan antara mereka yang membantu Dur Said pada waktu ni ialah Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau. Kemudian kita ada Pembesar Seri Menanti. Kemudian kita ada Penghulu Gemencih, Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai dan Recat, kemudian Penghulu Linggi, Johor dan Ulu Muar. Ini kita lihat antara pemimpin tempatan yang bermuafakat ataupun yang kita kata yang mengadakan pakatan dengan Dur Said. Bersama-sama Dur Said lah menentang British pada waktu ni. Dan hasil pakatan ni, mereka telah berjaya mengumpulkan seramai 4,000 orang hulu balang Melayu. So ramailah, dia ada 4,000 orang hulu balang Melayu. Dan pada tahun 1831, Dur Said dan pengikutnya telah berjaya mengalahkan British. Sebab apa? Sebab dia mempunyai pakatan dan bantuan daripada kawan-kawan yang lain tadi, pembesar-pembesar Melayu yang lain. Jadi dia telah berjaya mengalahkan British dalam Perang Nanning pertama. Jadi kita lihat di sini British dah nampak kekuatan Dur Said ini ialah dengan pakatan yang dia ada. Oleh sebab tu British sebelum dia nak serang kali kedua, British telah berjaya memecah belahkan pakatan Dur Said dengan pembesar Melayu yang lain. So dipecah belahkan dulu pakatan tu. Baru pada tahun 1832, setahun kemudian, kita lihat Yang Tuan Rembau dan pembesar-pembesar yang lain dah enggan dah bagi bantuan kepada Dur Said dalam Perang Nanning kedua ni. Dan akhirnya tanpa bantuan daripada pembesar yang lain, kita dapati di sinilah British telah berjaya menakluk Tabuh yang merupakan pusat pentadbiran Nanning. Tabuh kat sini pusat pentadbiran Nanning dan telah menyatukan Nanning dengan Melaka.
Jadi di situ kita dapat lihatlah berakhirlah perjuangan Dur Said di Nani. Kita tengok pula perentangan yang kedua, iaitu perentangan yang kedua ialah perentangan Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Sedikit latar belakang tentang Yang Tuan Antah. Yang Tuan Antah ni merupakan anak Raja Radin Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Beliau telah dilantik sebagai Yang Tuan Sri Menanti pada tahun 1875. Dan sebabnya kenapa Yang Tuan Antah ni menentang? Yang pertama disebabkan oleh menentang campur tangan British di Sungai Ujong. Kerana ia telah menggugat kedudukan kedaulatannya lah. Dan yang kedua ialah bimbang British akan meluaskan kuasanya ke wilayah sekitarnya. Okey, itu sebab dia. Jom kita tengok kepada perjuangan dia, iaitu peristiwa perjuangan dia. Peristiwa penentangan Yang Tuan Antah ialah di mana Yang Tuan Antah ni telah memimpin 4,000 orang pengikutnya untuk menentang Datuk Kelana yang pada waktu ni disokong oleh British. Malah, British telah mengalahkan Yang Tuan Antah di Paroi dan Bukit Putus. Dalam perjuangan ni kita lihat British telah mengalahkan Yang Tuan Antah. Dan pada tahun 1876, Yang Tuan Antah telah berunding dengan William Jervois yang merupakan Gubernur Negeri Selat pada waktu ni. Dan hasil daripada rundingan ni, British telah melantik Yang Tuan Antah sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Jadi itu tentang perjuangan Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Dan di sebelah ni menunjukkan jajahan takluk Seri Menanti dan kawasan pertempuran Yang Tuan Antah lah pada tahun 1874. Ketiga pula, kita tengok kepada penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Okey, sedikit latar belakang tentang Datuk Bahaman. Datuk Bahaman ni nama asalnya ialah Abdul Rahman bin Imam Noh dan dilantik sebagai pembesar Temeloh setelah kematian orang kaya Indra Segara. Jadi dia ni merupakan pembesar lah di Pahang ni. Sebab kenapa Datuk Bahaman menentang? Okey, yang pertamanya disebabkan oleh Datuk Bahaman dah kehilangan hak untuk memungut cukai. So dah tak ada dah hak dia untuk memungut cukai, itu sebab dia menentang. Dan yang kedua ialah pembinaan balai polis. Di mana pembinaan balai polis ni dikata tanpa pengetahuannya. Itu yang menyebabkan dua faktor ni yang menyebabkan kenapa Datuk Bahaman menentang pihak British. Dan peristiwa perjuangannya di mana pada tahun 1891 beliau telah melancarkan gerakan menentang British dengan bantuan daripada Tok Gajah dan Mat Kilau. Tok Gajah ni dikenali juga sebagai Imam Perang Rasul. Dan pada tahun 1894, beliau ni menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Di sini kita lihat British tindak balas balik di atas serangan tersebut dan telah menghantar Colonel Walker, dan Colonel Walker ni telah berjaya menawan semula Jeram Ampai. Yang sebelum ni Jeram Ampai siapa yang tawan? Datuk Bahaman yang tawan. Tapi sekarang ni kita tengok Colonel Walker ni telah berjaya menawan kembali Jeram Ampai. Jadi di sini Datuk Bahaman bersama dengan Tok Gajah dan Mat Kilau telah berundur ke Kelantan dan Terengganu. Bila peristiwa mereka berundur ni bermaksud di sini berakhirlah perang Pahang yang berlaku tu. So kayaknya penentangan di Pahang pun tamat pada waktu ni lah apabila Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau telah berundur ke Kelantan dan Terengganu. Ini di sebelah menunjukkan kawasan yang berlakunya kebangkitan Pahang, iaitu ni satu ni di atas ni Jeram Ampai. Dan di bawah ni Lubuk Terua, yang balai polis yang dibina tadi dekat Lubuk Terua lah yang menimbulkan kemarahan kita kata Datuk Bahaman tadi kan, Temeloh di sini. Okey, itu sedikitlah mengenai perjuangan bersenjata abad ke-19 oleh Datuk Bahaman. So kita pergi kepada perjuangan bersenjata yang berikutnya, iaitu Rentap di Sarawak. Okey. Rentap ni nama asalnya adalah Libau. Apa maksud rentap? Nama rentap ni adalah bermaksud penggoncang dunia. Dan rentap dilahirkan pada 1800. Rentap juga dia digelar sebagai Raja Ulu dan Raja Dara. Dan beliau merupakanlah pemimpin bagi orang Iban di Sungai Sakrang dan juga Sungai Sarabas. Itu sedikitlah latar belakang mengenai rentap.
Dan sebab kenapa Rentak menentang, kita kata kalau di sini adalah dinasti Brooke lah, keluarga Brooke lah. Okey. Kenapa Rentak menentang untuk James Brooke kat sini? Okey, di mana James Brooke ni yang pertama kenapa dia menentang? Yang pertama disebabkan oleh James Brooke ni telah menuduh Rentak sebagai lanun. Marahlah dia sebab dia dituduh sebagai lanun. Dan yang kedua, James Brooke ni telah menghapuskan pertempatan orang Iban. Ini yang menimbulkan kemarahan daripada Rentak, iaitu satu, dia telah dituduh sebagai lanun. Dan yang kedua, James Brooke hapuskan pertempatan orang Iban. Jadi dua faktor ni yang menimbulkan kemarahan Rentak. Akhirnya Rentak nanti kita lihat melancarkan serangan. Jom kita lihat kepada peristiwa penentangan Rentak di Sarawak. Okey, pada tahun 1853, Rentak telah menyerang kubu Brooke di Nangga Sakrang. Okey, masa Rentak menyerang kubu Brooke kat Nangga Sakrang ni, pegawai James Brooke, Alan Lee telah terkorban. So Alan Lee terkorban dalam serangan Rentak ke atas kubu Brooke ni. Kemudian 1854, Brooke membalas serangan tersebut di mana James Brooke pula menyerbu kubu Rentak di Sungai Lang. Dan akibat daripada sini kita lihat kan, Rentak terpaksa undur diri ke Bukit Saduk. Bukit ni bukan Bukit Saduk. Kemudian 1857, Charles Brooke pula telah menggempur Rentak di Bukit Saduk. Dan di sini kita lihat Charles Brooke kalah tau. Jadi pasukan Charles Brooke terpaksa berundur. Dan 1858, Charles Brooke lancar lagi, gempur lagi Rentak dekat Bukit Saduk untuk kali kedua. Still sama, masih lagi tak berjaya. Hinggalah 1861, Charles Brooke serang kubu Rentak di Bukit Saduk untuk kali ketiga. Lepas tu barulah Rentak di sini telah berundur ke Entabay dan akhirnya beliau meninggal dunia beberapa tahun kemudiannya. Itu tentang peristiwalah perjuangan Rentak. Bagaimana kalau kita lihat di sini, perjuangan Rentak ni sangat kuat di kubu dia, iaitu kubu di Bukit Saduk tu. Okey, ini tengok lokasi kubu Rentak. Okey, yang ditunjukkan ni yang putih ni, inilah dia, kita kata Bukit Saduk yang merupakan kubu kuat Rentak pada waktu ni. Okey, jom kita pergi pula yang kelima, tokoh yang kelima iaitu masih lagi dalam perjuangan bersenjata abad yang ke-19, iaitu Sharif Masaho di Sarawak. Okey, Sharif Masaho ni dilihat merupakan pembesar Sarike di kawasan Sungai Rajang. Dan beliau ni telah dilantik oleh Sultan Abdul Mumin Brunei pada tahun 1849. Dan asalnya adalah dari Kampung Igan. Beliau ni berasal dari Kampung Igan. Jadi itu sedikitlah. So kita boleh nampak sini mana Sharif Masaho ni merupakan pembesar Sarike. Kenapa dia menentang pula? Okey, ada dua sebab kenapa dia menentang di sini. Yang pertama adalah kerana kedudukan dia tergugat. Di sini kita lihat kewibawaan Sharif Masaho tergugat apabila Sarike yang dulu berada di bawah dia sekarang telah diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Jadi kedudukan dia tergugatlah di sini. Dan yang kedua, beliau memang mahu mengusir James Brooke dan mengembalikan kuasa pembesar tempatan yang terjejas. Itu dua sebablah kenapa dia menentang. Yang pertama sebab apa? Kewibawaan Sharif Masaho tu tergugat. Dan yang kedua sebab mahu usir James Brooke nak kembalikan kuasa pembesar tempatan. Itu dia dua sebablah yang menyebabkan Sharif Masaho menentang. Jom kita tengok pula penentangan Sharif Masaho. Pada tahun 1860, Sharif Masaho ni telah mengadakan Pakatan Sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur dan Pangeran Temenggung Hashim Jalil dari Sadung. Ini adalah untuk menggulingkan dinasti Brooke di Kuching. Dan beliau juga telah mengajak orang Melayu dengan Dayak ni untuk sertai pakatan ni. Dan dalam serangan ni ke atas dinasti Brooke ni, Sharif Masaho telah menggunakan jalan laut di mana dia akan serang Kuching dari arah barat. Sebab dia guna jalan laut. Manakala Datuk Patinggi Abdul Ghaffur pula, dia akan serang dari arah timur pula.
So kalau ikut perancangan mereka, Syahrir Mashahur akan serang sebelah barat, manakala Datuk Patinggi Abdul Ghaffur akan serang melalui arah timur. Dan tapi walau bagaimanapun kita lihat di situ, Brooke dapat mematahkan serangan mereka dengan menggunakan kapal perang dan juga senjata moden. Jadi disebabkan Brooke ada kapal perang dan senjata moden ni, maka dia telah dapat mematahkan serangan Syahrir Mashahur dan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur ni. Akibat dia, apa berlaku kepada kedua-dua tokoh ni, mereka telah dibuang negeri oleh Brooke. Okey, jadi itu tentang penentangan Syahrir Mashahur di Sarawak. Jom sekarang kita tengok pula penentangan bersenjata pada abad ke-20 pula. Pada abad 20 ni kita tengok kepada penentangan Tok Janggut di Kelantan. Siapa Tok Janggut ni? Tok Janggut ni nama sebenarnya ialah Haji Hassan bin Munas. Dan dilahirkan pada 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Dan beliau ni mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan juga Mekah. Okey, ini tentang latar belakang Tok Janggut. Kenapa Tok Janggut ni menentang British pula pada waktu ni? Okey, jom kita tengok kenapa Tok Janggut menentang British. Okey, yang pertama, beliau menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif yang merupakan ketua jajahan Pasir Putih. So kayaknya pentadbiran Encik Abdul Latif ni kita kata pada waktu tersebut ni agak tegas keras yang menyebabkan nanti Tok Janggut menentang. Yang kedua disebabkan oleh Peraturan Cukai 1915. Beliau sebenarnya menentang Peraturan Cukai 1915 ni, yang mana Peraturan Cukai ni telah mewajibkan petani membayar cukai. Jadi membebankan petani lah kat sini. Sebab tu dia menentang. Dan yang ketiga, beliau ambil kepada apa? Semangat jihad menentang British. So bersemangat jihad lah untuk menentang British ya. Okey, jadi itu sebab dia, ada 3 sebab. Satu disebabkan oleh kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif yang merupakan ketua jajahan Pasir Putih. Yang kedua disebabkan oleh Peraturan Cukai 1915. Dan yang ketiga sebab beliau mempunyai semangat jihad untuk berjuang. Okey, kita lihat kepada peristiwa penentangan Tok Janggut, di mana pada 29 April 1915, Tok Janggut telah mengadakan mesyuaratlah di kampung Tok Akib, di mana mesyuarat ini diadakan untuk memboikot pengenalan cukai yang diperkenalkan oleh British tu. Jadi ini yang dibuat, diboikot dulu pengenalan cukai oleh British. Kemudiannya, beliau juga telah merancang untuk menyerang Pasir Putih dan mendapat sokongan daripada Haji Said, Penghulu Adam dan juga Cik Ishak Merbur. Ini 3 orang ni lah yang menolong dia, yang menyokong dia dalam merancang serangan ke atas Pasir Putih. Walau bagaimanapun kita lihat, British telah menyerang Tok Janggut yang berkubur di kampung dalam Popoh Saring. Dan dalam pertempuran tersebut, Tok Janggut telah pun terkorban. Itu perjuangan Tok Janggut, di mana di sebelah ni merupakan kawasan kebangkitan Tok Janggut menentang British di Kelantan, iaitu di Saring dan ini adalah Pasir Putih. Okey, itu tentang peristiwa penentangan Tok Janggut. Kita lihat pula penentangan Mat Saleh di Sabah. Okey, penentangan Mat Saleh di Sabah ni, kita lihat sedikit tentang latar belakangnya, di mana Mat Saleh ataupun Muhammad Saleh dilahirkan di Inanam, Sabah dan berketurunan Bajau dan Suluk. Okey, sebab kenapa Mat Saleh ni menentang SBUB lah ya. Okey, Mat Saleh menentang SBUB disebabkan oleh tindakan SBUB yang mengambil alih hak memungut cukai. Sehingga menyebabkan pembesar tempatan ni hilang kuasa. Jadi satu sebab apa? SBUB ambil alih hak memungut cukai. Itu satu. Yang kedua, Mat Saleh ni dia cuba pergi untuk berunding dengan SBUB tau, tapi gagal. Malah Gubernur Beaufort pula pada waktu tersebut menganggap Mat Saleh ni mengancam pula kepentingan SBUB. Itulah dia sebab-sebab nanti yang membawa kepada penentangan Mat Saleh di Sabah. Okey, jom kita tengok kepada peristiwa penentangannya, di mana bermula pada Julai 1897, Mat Saleh ni telah menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. Dan kemudiannya beliau telah membina kubu di Ranau.
pada November 1897, Mat Salleh dia menyerang pula Ambung. Tadi dia serang apa? Pulau Gaya. Kemudian yang kedua pula November dia menyerang Ambung pula. Jadi pada tahun 1897 dan pada waktu ni sebelum tu pada waktu ni kita kata pertahanan Mat Salleh pun memang sangat kuat pada waktu ni. Menyebabkan tu pada tahun 1898, Kowi telah mengadakan rundingan dengan Mat Salleh di Menggatal, di mana dalam rundingan ni, Mat Salleh telah dibenarkan untuk mentadbir daerah Tambunan. Maksudnya Tambunan ni diberi kepada Mat Salleh lah. Okey, tapi ini sebenarnya perancangan SBUB je. Sebab apa? Sebab setahun kemudian, 1899, kita lihat di mana SBUB dia tidak menepati janji apabila SBUB dia ambil alih pentadbiran Tambunan. Yang sebelum ni bagi kat Mat Salleh. Dia serang-serang Mat Salleh tak lepaskan. Mat Salleh pun asyik menyerang dia orang je. Jadi lepas tu dia bagi Tambunan, bagi reda sikit. Lepas tu dia tengok apa yang dia buat, taktik dia. Setahun kemudian, dia serang balik di mana dia telah mengambil alih pentadbiran Tambunan. Dan tentera SBUB ni dia menyerang kubu Mat Salleh di Tebuh Tambunan secara besar-besaran dan menyebabkan pada 1900 Mat Salleh ni kita kata gugurlah di dalam pertempuran di Tambunan. Okey, jadi itulah kita kata kisah penentangan Mat Salleh di Sabah. Dan kemudian kita lihat pula kepada penentangan Mat Sato di Sabah juga. Siapa Mat Sato ni pula? Kan, Mat Sato ni merupakan orang kanan dan ketua Lieutenant Mat Salleh. Orang kanan Mat Salleh lah ceritanya. Dan tugas beliau ni adalah melindungi kubu Mat Salleh di Tibabar. Dan merupakan pemimpin Kadazan Dusun di Tambunan. Dan turut juga dikenali sebagai Mat Jatur. Dan sebab kenapa Mat Sato ni menentang, pertamanya adalah untuk memperjuangkan kedaulatan tanah air dan juga untuk meneruskanlah perjuangan selepas kematian Mat Salleh pada 1900. Okey, itu sedikit latar belakang dengan sebab penentangan Mat Sato. Jom kita tengok kepada peristiwa penentangan dia, di mana peristiwa penentangan dia, Mat Sato ni telah membina kubu di Kampung Kepayan Lama, Tambunan. Kubu yang dibina ni adalah berhampiran dengan kubu Mat Salleh di Tibabar. Kenapa dibina kubu dekat Kampung Kepayan Lama ni? Untuk apa? Bertujuan melambatkan serangan British. Dan pada 1900, British telah berusaha untuk menamatkan kebangkitan Mat Sato dengan Mat Salleh ni. Kita tahulah Mat Salleh nanti kita kata dia tewas di dalam pertempuran di Tambunan. Manakala Mat Sato dan pengikutnya berundur ke Sungai Sunsurun. Dan pada April 1900, Mat Sato ni dia telah berjaya menawan Kudat. Tapi British serang balas balik. Semasa British menyerang balas balik tu menyebabkan Mat Sato ni terkorban dalam pertempuran. Jadi itulah kita kata kisah penentangan Mat Sato di Sabah pula. So, kemudiannya kita lihat pula kepada yang kedua, iaitu kita kata bentuk penentangan yang kedua, iaitu mencabar perjanjian. Tadi kita bercerita tadi panjang lebar tadi, hinggalah sampai dekat Mat Sato, itu adalah secara sejarah senjata, menggunakan senjata. So sekarang ni kita tengok pula mencabar perjanjian, kita rujuk kepada penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak. Okey, Datuk Maharaja Lela di Perak, latar belakang dia, di mana Datuk Maharaja Lela Pandak Lam berketurunan Daing Salili, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi. Dan beliau ni merupakan orang besar Belapan Perak yang mentadbir Pasir Salak. Kini jawatan besar lah kini Datuk Maharaja Lela ni kan, pembesar besar lah, iaitu orang besar Belapan. Okey, sebab kenapa Datuk Maharaja Lela menentang? Ada 3 sebab di sini. Yang pertama ialah sebab residen British ni ambil alih kuasa sultan. Tu satu. Menimbulkan kemarahan penduduk lah. Dan yang kedua, dia mengambil alih hak pungut cukai pula. Okey, so mengambil alih hak pungut cukai. Dan manakala yang terakhir, yang ketiga ialah residen British telah mencabuli adat resam orang Melayu. Inilah 3 sebabnya yang menyebabkan kenapa penduduk tempatan di Perak menentang British. Okey, kita tengok pula kepada peristiwa penentangan dia. Peristiwa penentangan bermula pada 16 Oktober 1974.
Di mana di sini Sultan Abdullah dan pembesar Perak ni mula mengupah R.C. Woods. Mereka mengupah R.C. Woods iaitu merupakan peguam dari Pulau Pinang untuk memasukkan perjanjian Pangkor. Ini apa tu kita kata cara dia orang buat lah. Dia orang upah R.C. Woods ni untuk masukkan perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor 1874 tu. Okay. Tapi kita lihat rancangan mereka ni gagal, tak berjaya. Dan kemudian beberapa mesyuarat sulit telah diadakan antara Sultan Abdullah dengan pembesar-pembesar dia ni. Dan di situlah apa yang mereka bincangkan dalam mesyuarat sulit tersebut, mereka bincangkan pakatan untuk hapuskan J.W.W. Bush ni. Tak tahan gamak dengan J.W. Bush kan, dia orang nak hapuskan J.W. Bush ni. J.W. Bush ni adalah residen British di Perak pada waktu ni. Dan pada November 1875, J.W. Bush diiringi oleh Lieutenant Abbott, lepas tu Mat Arsyad. Mat Arsyad ni merupakan jurubahasanya lah. Dan sepasukan tentera tiba di Pasir Salak. Dia tiba dekat tempat ni lah, tempat Datuk Maharaja Lela. Dan tujuan mereka ni adalah untuk menampar pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Jadi inilah kesempatan yang digunakan oleh pemimpin tempatan ni untuk membunuh J.W.W. Bush ni. Sebab dia dah datang dekat Pasir Salak, dan jadi kesempatan ni diambil. Lalu kita lihatlah di mana memang J.W. Bush telah dibunuh di situ pada tahun 1875 ni lah. Dan akhirnya akibat daripada situ, pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagung, Pandap Indut dan Si Putum telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Di atas kesalahan apa? Telah membunuh, bersubahat semualah membunuh J.W.W. Bush. Manakala Sultan Abdullah yang sama-sama terlibat dalam perancangan pembunuhan Bush, Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ngah Ibrahim telah dibuang negeri. Jadi itulah kita kata penentangan yang berlaku di Perak oleh Datuk Maharaja Lela. Okey, kemudian kita tengok pula cara yang ketiga iaitu dengan menggunakan sistem perundangan. Ini kita lihat kepada penentangan yang dilakukan oleh Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Okey, latar belakang sedikit tentang Haji Abdul Rahman Limbong ni, merupakan ketua gerakan kebangkitan tani, iaitu nama penuhnya ialah Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Haji, iaitu Haji Abdul Rahman Limbong merupakan ketua gerakan kebangkitan tani, iaitu nama penuhnya Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Haji Abdul Qadir, atau namanya iaitu Haji Abdul Rahman Limbong. Keluarganya berasal dari Patani dan Terengganu dan dilahirkan pada tahun 1868 dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 1929. Itu sedikit latar belakangnya dan sebab kenapa kita tengok Haji Abdul Rahman Limbong ni menentang British di Terengganu. Okey, yang pertama disebabkan oleh pengenalan pentadbiran barat di Terengganu. So dia menentang pentadbiran barat di Terengganu. Dan yang kedua, beliau juga menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Jadi yang keduanya dia menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Jadi dua sebab kenapa Haji Abdul Rahman Limbong menentang British di Terengganu. Jom kita tengok kepada peristiwa penentangan Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong ni, kalau kita tengok kepada peristiwa penentangan dia, bermula apabila beliau memohon lesen wakil ataupun pleader untuk menjadi wakil kepada tertuduh. Ini dia mohon dulu lesen wakil ni daripada British, pleader ni, untuk menjadi wakil kepada tertuduh. Dan ini disebabkan beliau nanti akan bertindak sebagai peguam untuk mewakili penduduk Ulu Telemong. Untuk menentang kerajaan British, dia akan diwakili oleh ranger hutan. Okey, jadi apa yang berlaku dalam kita kata perbicaraan tersebut, pihak peguam cara atau pendakwa dan hakim gagal untuk menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh Haji Abdul Rahman Limbong, menyebabkan akhirnya perbicaraan ini terpaksa ditangguhkan dan berakhir tanpa keputusan.
Kemudian apabila perbicaraan tamat, barulah kemudian keputusan telah dibuat di mana keputusannya telah memihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Maksudnya dalam perbicaraan tersebut, Haji Abdul Rahman Limbong telah menang kan, dalam perbicaraan tu. Dan kemudiannya berlaku pula kebangkitan Tani 1928. Dalam kebangkitan Tani ni, waktu inilah British telah mengguna peluang di mana British telah menangkap beliau atas tuduhan menghasut. Apabila British menangkap beliau, Haji Abdul Rahman Limbong ni, maka beliau ni dibicarakan, akhirnya telah dihukum iaitu dibuang negeri ke Mekah. Sebab tu kita tengok tadi di mana Haji Abdul Rahman Limbong ni dia meninggal di Mekah. Kan, sebab itu kayaknya dalam dikenakan hukuman ke atas Haji Abdul Rahman Limbong ni di mana dia telah dibuang negeri ke Mekah. Ini merupakan kawasan menunjukkan kebangkitan rakyat Terengganu. Okey, jadi itu yang dapat cikgu kongsikan dengan kamu berkaitan mengenai kita kata penentangan penduduk tempatan terhadap pihak British lah. Jadi cikgu harapkan apa yang cikgu kongsikan dapat manfaat bersamalah dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share dan